Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berbahagia Ketua WIB Yang Berhormat Datuk Haji Aziz bin Ahmad dan Barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berusia Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berusaha Insinyur Haji Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 10 Palang 2024 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatiha lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya, jadikan majlis mesyuarat kami sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kegagalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan-Mu. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami agar sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar, dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 10 Palang 2024. Dengan hormat takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor dan salam bandaraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Ahmad, Ketua WIB Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Berbahagia Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnianya, kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena mesyuarat penuh MBJB bilangan 10-2024. Alhamdulillah, dalam bulan Oktober ini pelbagai program telah dilaksanakan dengan jayanya oleh warga kerja MBJB dan ahli-ahli majlis serta pelbagai anugerah telah diterima oleh MBJB. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh tim MBJB. Dengan berkat usaha dan komitmen semua pihak, MBJB sekali lagi telah memperolehi pengiktirafan 5 bintang dalam sistem penilaian bintang pihak berkuasa tempatan tahun 2024 oleh KPKT. Sebagai sebuah PBT bertaraf bandaraya dengan pelbagai cabaran pembangunan dan kehendak warga bandar masa kini, pengekalan status PBT 5 bintang bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi dengan berkat kesungguhan seluruh warga kerja, alhamdulillah kita memperolehi penilaian yang cemerlang kali ini. Selain itu, MBJB juga telah mendapat pengiktirafan Bandar Pintar tahap 2 ataupun Developing Smart City sempena sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia tahun 2024 peringkat kebangsaan pada 28 Oktober yang lalu. Pengiktirafan Bandar Pintar tahap 2 ini dipanggil Developing Smart City ini dinilai berdasarkan pelaksanaan 35 indikator bandar pintar dalam Malaysia standard MS-ISO 37122-2019 merangkumi aspek ekonomi, pendidikan, tenaga, alam sekitar, perubahan iklim, pengurusan sisa pepejal, pengangkutan, perancangan bandar dan lain-lain lagi. Saya yakin dengan pengiktirafan ini, ianya dapat menyuntik semangat kepada kita untuk terus berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif bandar pintar untuk manfaat dan kebaikan warga Johor Bahru. Tambahan lagi, MBJB juga telah menerima anugerah Citra Bahasa Laman Sesawang PBT Negeri Johor oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 22 Oktober yang lalu. Anugerah ini adalah satu pengiktirafan kepada MBJB di atas inisiatif penggunaan bahasa Melayu yang betul di dalam laman sesawang serta merupakan sokongan DBP terhadap usaha MPJB dalam mempertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Dalam aspek kelestarian dan agenda hijau pula, MPJB menerima penghargaan Special Mention di Iskandar Malaysia Green Accords Initiative Awards ataupun GAIA 2024 di atas projek rejuvenasi Sungai Segit yang telah mengangkat wajah baharu Sungai Segit yang lebih bersih, indah dan mampan. Selain itu, MPJB juga menerima Valued Participation in GAIA bagi sudut lestari MPJB di Perpustakaan Sultan Ismail yang aktif melaksanakan pelbagai program pendidikan kelestarian kepada masyarakat, mempromosikan gaya hidup mesra alam serta menjadi hub pengembangan kemahiran sumber manusia berkaitan alam sekitar di negara ini. Dalam pada itu, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Puan Timbalan Setiausaha dan seluruh pasukan ekspedisi ke puncak Gunung Kinabalu di atas kejayaan menawan puncak tertinggi di Asia Tenggara yang juga mengibarkan bendera Majlis Bandaraya, bendera Bandaraya Johor Bahru di atas gunung. Ini adalah satu kejayaan yang membanggakan kita semua. Semoga kejayaan-kejayaan kita peroleh ini menjadi pembangkit semangat untuk kita terus cemerlang membawa nama MPJB ini di persada dunia di masa-masa akan datang. Hadirin sekalian, untuk makluman warga bandaraya, pembaharuan lesen bagi tahun 2025 bagi semua jenis lesen perniagaan dan iklan telah bermula pada 1 Oktober lalu dan sedang berjalan sehingga 31 Disember 2024 tanpa penalti. Manakala pembaharuan lesen secara date to date juga masih tetap dilaksanakan pada setiap hari. Para pemilik perniagaan dinasihatkan untuk segera memperbarui lesen masing-masing dalam tempoh masa ditetapkan bagi mengelakkan sebarang penalti dikenakan. Untuk makluman semua, sebagaimana keputusan mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan bilangan 9/2024
sekiranya berlaku kelewatan pembaruan lesen bagi tahun 2025, pemilik perniagaan akan dikenakan bayaran denda lewat pembaharuan lesen perniagaan atau penalti pada kadar 10% hingga 100% daripada kadar lesen tahunan. Bagi pemilik lesen kategori berisiko tinggi dan sensitif seperti rawatan tradisional, urut tradisional, urut kaki, refleksologi serta spa, anda masih perlu membuat permohonan pemeriksaan pembaharuan lesen perniagaan 2025 dengan mengemukakan borang permohonan serta lampiran dokumen sokongan ke Jabatan Pelesenan MPJB. Untuk makluman semua, warga bandaraya dan agensi-agensi yang berkaitan juga, MPJB kini tidak mengeluarkan dan tidak menggunakan pelekat lesen ataupun stiker bermula pada pembaharuan lesen tahun 2025. Hal ini kerana MPJB telah menggantikan pelekat lesen kepada sijil lesen perniagaan yang mengandungi QR Code. Perkara ini dilaksanakan kerana MPJB telah menggunakan pakai permohonan lesen secara date to date. Sejak bulan Jun 2023 dan penggunaan pelekat telah tidak relevan kerana ia akan merentasi tahun semasa perniagaan dijalankan. Sehubungan itu, semua pemilik lesen perniagaan dikendaki mempamerkan sijil lesen perniagaan tersebut di tempat yang mudah dilihat untuk disemak oleh pihak MPJB atau mana-mana agensi berkaitan mengikut keperluan semasa. Selain itu, adalah dimaklumkan bahawa restoran yang beroperasi antara 18 hingga 24 jam telah dikategorikan semula sebagai lesen berisiko tinggi bermula 1 Ogos 2024. Pihak majlis mendapati bahawa sebahagian besar restoran ini tidak dapat mematuhi syarat lesen yang telah ditetapkan. Antara kesalahan lesen yang berlaku adalah tidak menyelenggarakan perangkap minyak dengan baik yang mengakibatkan longkang tersumbat, mencuci peralatan memasak di belakang restoran ataupun lorong belakang dan membiarkan air mengalir di atas jalan sehingga menyebabkan jalan rosak dan menimbulkan bau busuk. Tidak memohon permit awning, railing serta permit kerusi meja dan lain-lain kesalahan pelesenan. Justru, bagi mana-mana permohonan baru, ianya akan dipertimbangkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pelesenan dan Penguatkuasaan. Manakala bagi restoran sedia ada, perlu mengemukakan pematuhan syarat sekiranya ada bagi mengelakkan tindakan penggantungan dan pembatalan lesen yang dikenakan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, susulan pemeteraian kerjasama antara MPJB, Social Heroes Foundation dan Vet Partners, program Kembiri Anjing Terbiar telah diadakan pada 29 dan 30 Oktober 2024 sebagai program pertama dalam beberapa siri program Kembiri yang akan diadakan. Objektif utama program ini adalah untuk mengurangkan populasi anjing terbiar, mengurangkan jumlah aduan awam, mengawal penyebaran penyakit rabies dan lain-lain penyakit berjangkit serta memastikan pengurusan anjing terbiar yang lebih holistik dan mampan dalam kawasan MPJB. Jumlah keseluruhan anjing yang telah dikembiri adalah dalam program pertama ini adalah sebanyak 219 ekor, termasuk 20 ekor anjing terbiar yang telah ditangkap di kawasan MBIP. Selain dikembiri, anjing terbiar tersebut turut diberikan vaksin, ubat kutu haiwan dan ubat anti cacing. Kesemua 219 ekor anjing ini telah diserahkan kepada pihak NGO untuk dipelihara dan dijaga dengan baik. Sebagai pengakhiran ucapan saya pada pagi ini, saya ingin mewawarkan beberapa program yang akan dilaksanakan pada bulan November ini. Pertama, MPJB dengan kerjasama City of Kyoto, Kyoto Environmental Activities Association, JICA, Iskandar Malaysia dan SWM Environment akan melaksanakan Simposium Lestari 2024 MPJB pada hari esok, Selasa 4 November 2024, bertempat di Dewan Kenanga Menara MPJB. Lestari Final Simposium ini adalah simposium ataupun seminar penutup projek Sudut Lestari serta platform perkongsian pencapaian projek, rumusan pembelajaran serta sesi perkongsian oleh City of Kyoto kepada kerajaan tempatan, agensi, sektor swasta dan komuniti setempat. Kedua,
MPJB akan menganjurkan simposium antarabangsa Johor Global pada 12 dan 13 November 2024 ini di Dewan Kenanga Menara MPJB. Simposium antarabangsa Johor Global adalah satu program berbentuk forum, perkongsian serta persidangan akademik atau ilmiah bagi mengupas pelbagai topik berkaitan negeri Johor dan hubungannya dalam bidang sejarah, kesenian, kebudayaan, kesusasteraan, ekonomi dan lain-lain lagi. Antara pengisian program termasuk pembentangan dari tokoh-tokoh sejarawan, akademik dan pentadbiran negeri Johor, pameran Johor Global, jualan buku dan kraf tangan serta persembahan kebudayaan seperti gambus dari dalam dan luar negara. Ketiga, bersempena sambutan ulang tahun ke-30 MPJB, MPJB dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Johor dan KPRJ Sports akan menganjurkan acara larian Johor Run, JB Neon Run dan JB Tower Run pada 22 dan 23 November ini. Antara kategori larian yang dianjurkan ialah larian 21 km, larian 10 km, larian 5 km serta larian Tower Run yang akan diadakan bertempat di Menara MPJB ini. Bagi individu yang berminat untuk menyertai program ini, anda boleh terus ke laman media sosial Johor Run serta laman media sosial MPJB untuk pendaftaran dan maklumat lanjut. Seperti biasa juga, sertai MPJB dalam program JB Car Free Morning pada hari Sabtu ini, 9 November di hadapan pejabat MPJB Jalan Dato' On serta JB Neon Recreational Night pada Jumaat 22 November bertempat di dataran Bandaraya Johor Bahru. Saya menjemput ahli-ahli majlis dan seluruh hadirin untuk beramai-ramai hadir sama bagi memeriahkan program-program yang disusun sepanjang bulan November ini. Setakat ini saja ucapan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Seterusnya, perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 9 Palang 2024 bertarikh 2 hari bulan Oktober 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor dan salam Bandaraya. Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 9 Palang 2024 yang bertarikh 2 hari bulan Oktober 2024 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Penyata mesyuarat penuh bilangan 9 2024 bertarikh 2 hari bulan Oktober 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 10 Palang 2024 bertarikh 22 hari bulan Oktober 2024. Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 10 Palang 2024 bertarikh 22 Oktober 2024 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Chong Siming menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 10 2024 bertarikh 22 Oktober 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 10 Palang 2024 bertarikh 29 hari bulan Oktober 2024. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Chan Sansan membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 10 Palang 2024 bertarikh 29 hari bulan Oktober 2024 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 10 2024 bertarikh 29 Oktober 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar
bilangan 10/2024 bertarikh 21 bulan Oktober 2024. Yang berhormat Tuan Pengerusi, saya Englayu menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar bilangan 10/2024 bertarikh 21 Oktober 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.4 menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 10/2024 bertarikh 21 bulan Oktober 2024. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 10/2024 bertarikh 21 Oktober 2024 bagi diterima dan diluluskan. Penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 10/2024 bertarikh 21 Oktober 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.5 menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 10/2024 bertarikh 21 bulan Oktober 2024. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Siti Kairunisa binti Ruslan membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 10/2024 bertarikh 21 Oktober bagi diterima dan diluluskan. Usul menyokong. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Chan Sansan menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 10/2024 bertarikh 21 Oktober 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 10/2024 bertarikh 24 bulan Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Ahmad Al-Mubarak bin Muhammad Kunyi membawa usul supaya penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 10/2024 bertarikh 24 hari bulan Oktober 2024 bagi diterima dan diluluskan. Selamat pagi, Datuk Pengerusi. Saya Ngau Wei Ching menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 10/2024 bertarikh 24 Oktober 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. 5.1 menerima penyata jawatankuasa pusat setempat OAC bilangan 18/2024 bertarikh 30 hari bulan September 2024. Penyata jawatankuasa pusat setempat OAC bilangan 19/2024 bertarikh 10 hari bulan Oktober 2024 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OAC bilangan 20/2024 bertarikh 24 hari bulan Oktober 2024 bagi diterima sebagai makluman. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 18/2024 bertarikh 30 September 2024. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 19/2024 bertarikh 10 Oktober 2024 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 20/2024 bertarikh 24 Oktober 2024 diterima sebagai makluman. Seterusnya, perkara 6, usul penangguhan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Bong Seng Heng membawa usul supaya Musyar Penuh bilangan 10/2024 bertarikh 4 hari bulan November 2024 ditangguhkan. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Memanda Pengerusi, saya Syekh Nafiq Al-Firdaus menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 10/2024 bertarikh 4 hari bulan November 2024 ditangguhkan. Seterusnya, perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis. Hari kita ada 3 ucapan penangguhan, dipersilakan.
Yang Berhormat Datuk Bandar, Tuan Haji Muhammad Nur Razam bin Datuk Osman, yang dihormati Ketua WIT Datuk Haji bin Ahmad, Tuan Esyu, Puan Tiesyu, rakan-rakan ahli majlis, para pengarah jabatan serta para hadirin. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat bandaraya. Pertama sekali saya ingin merakamkan terima kasih kepada rakan-rakan majlis yang memberi peluang kepada saya untuk berucap pada majlis yang mulia ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyentuh beberapa perkara penting sebagai pandangan dan cadangan dalam majlis yang mulia ini. Yang Berhormat Datuk Bandar dan para hadirin sekalian, rakyat mengharapkan beberapa perkara penting sebagai rakyat mengharapkan kemudian tinggi terhadap mutu perkhidmatan dan inovasi MBJB. Ini terutama selepas MBJB telah mendapat penambahan hasil yang banyak mengenai kenakan cukai harta yang dikenakan. Pertama, saya ingin mencadangkan agar pihak pengusaha MBJB dapat menyediakan satu platform atau channel kepada semua kaki tangan MBJB untuk berkongsi idea dan cadangan bagi menambahbaikkan struktur organisasi, pengurusan dan pentadbiran kita. Saya yakin bahawa setiap daripada staf MBJB, baik yang junior ataupun yang senior, mempunyai pandangan dan idea yang berharga dan boleh membantu MBJB untuk terus maju ke hadapan. Semua staf MBJB merupakan akses yang penting, terutama staf barisan depan, kerana mereka yang berdepan dengan rakyat merasai kekurangan dalam urusan perkhidmatan, terutama aspek efisiensi serta apa kelemahan dalam proses pemberian permintaan seperti pemalasan, urusan kaunter, urusan permohonan pelbagai permintaan, apa kaedah susana kerja dan kelemahannya, sistem program KPI kerja dan urusan penyelesaian aduan rakyat dan lain-lain. Kalau bukan staf sokong dan pelaksanaan yang lebih memahami masalah yang dihadapi semasa berdepan dengan isu lain, siapa lagi? Saya ingin mencadangkan untuk diwujudkan satu mekanisme supaya idea dan cadangan boleh disampaikan melalui kertas kerja yang ringkas ujian seperti jabatan mana, apa kelaman dan urusan kerja sekarang dan apa kaedah penambah baik dengan berjadual seperti penilaian setiap minggu atau setiap bulan. Saya sedia turun padan dengan staf dan juga selalu mendengar komen mereka. Ada juga logik, ada juga yang sangat baik. Adakah mereka mempunyai saluran untuk disampaikan? Adakah idea ini diterima? Adakah pandang staf sedang selalu dikepikan? Saya bercadang bahawa idea yang dikemukakan mestilah dinilai dengan terisa dengan satu jawatan kuasa khas yang dipenuhi oleh ketua jabatan. Segala pandangan dan cadangan dikemukakan yang perlu diteliti dan dihargai supaya ada perubahan yang lebih efisien. Ini adalah titik transformasi MPJ yang sangat penting. Segala kemajuan datang dari perubahan dengan idea baru. Yang Berhormat Datuk Bandar dan ahli masyarakat sekalian, pihak pengurusan MB sepatutnya menghargai dan mengambil berat setiap sumbangan dan input yang diberi oleh semua pihak. Oleh itu, saya menggalakkan semua staf MBJB untuk bercakap dengan terbuka dan jujur. Jangan risau jika anda merasakan idea anda kecil atau tidak penting. Setiap pandangan adalah bernilai dan boleh membawa perubahan besar. Dalam masalah law, setiap orang perlu dihormati dan dihargai supaya organisasi mencapai produktiviti yang efisien paling tinggi. Kalau ada idea mereka bawa, tak kira staf itu pangkat tinggi atau rendah, setiap idea perlu dihargai. Satu idea kos kemungkinan 5 minit. Kalau kita terima, dapat memberi manfaat kepada rakyat selama-lamanya. Kami ahli majlis yang mewakili masyarakat dan wakil Madinah Johor Bahru berhasrat untuk mewujudkan persekitaran kerja yang lebih baik, lebih produktif dan lebih inovatif di MBJB. Untuk mencapai markah ini, kita perlu idea, fikiran dan cadangan unik dan luar biasa. Idea adalah titik awal daripada transformasi sebuah organisasi, baik dalam skala kecil atau maupun besar. Idea adalah asas kepada buat. Contohnya, kerana ada idea pembinaan menara MBJB, maka wujudlah menara MBJB. Untuk merealisasikan misi untuk kemajuan dan KPI perkhidmatan MBJB, hanya dengan satu cara saja. Kita mesti sudi menerima idea dan cadangan baik dengan hati yang terbuka. Idea dan cadangan baik perlu diberi bonus, tambahan atau apa juga penghargaan. Yang dihormati Datuk Bandar dan ahli masyarakat sekalian, saya sebenarnya amat setuju dengan pandangan Datuk Bandar semasa ucapan dalam mesyuarat jawatan bahawa kerjalah kita mesti berjiwa. Apa bezanya kerja berjiwa dan kerja tanpa jiwa? Kerja berjiwa adalah kerja untuk meneliti masalah dengan menyelesaikan masalah dengan idea
pandangan dengan semangat kerja yang tinggi. Kerja tanpa jiwa ada kerja, cari kerja dengan datang office, tengok, cari alasan untuk jawapan dan tunggu masa untuk kerja. Tunggu masa untuk balik kerja. Saya mencadang supaya pengusaha MB Senja mengambilkan khusus motivasi untuk meninggikan semangat kaki tangan terutama jiwa. Kita ada manusia biasa juga mempunyai mood berbeza-beza. Kadang tinggi atau rendah. Akan tetapi harapan rakyat tetap sama tinggi di sana. Pernah saya membaca satu artikel interview seorang pegawai JBJ yang dianugerahkan staf terbaik. Ada pertanyaan, kenapa tuan bekerja dengan cukup dedikasi dan semangat? Jawapannya, apabila saya checking bas, saya mesti tengok betul-betul. Kerana bas ni kemungkinan bapa saya naik, kemungkinan mak saya naik, atau anak saya naik, atau saudara saya naik. Kita sepatutnya berfikir begitu. Sebabnya, ini soal nyawa dalam tangan kita apabila diberi mandat. Ini pentingnya. Pernah saya mengakhiri satu kursus motivasi PPT dulu, seorang YDP pernah bercakap, saya sentiasa mengingati di tempat saya berbasikal berkilometer, apabila sampai di kaunter perkhidmatan PPT lambat seminit, maka tidak dilayan walaupun minta tolong. Maka sentiasa saya mengingati episod ini apabila saya bertemu dengan rakyat. Berkhidmatlah betul-betul. Jangan jadi episod macam pak saya berlaku. Tiada pertimbangan untuk rakyat, lagipun orang tua. Self motivation juga sangat penting kepada semua staf MPJB. Bagaimana mengekalkan semangat kerja setiap hari. Jangan rasa rakyat memberi masalah dan beban kerja kepada kita. Setiap hari kita rasa boring dan bosan. Kita harus tukar mindset bahawa rakyatlah yang memberi hasil pendapatan kepada kita. Baru kita dapat pekerjaan, baru kita dapat berkeluarga dan mencari rezeki kehidupan. Kita dapat berjalan di menara MPJB, tempat kerja yang cukup baik dan selesa. Dengan itu kita rasa bangga dapat berjalan di sini dan memberi perkhidmatan kepada rakyat kerana diberi mandat ramai yang masih tidak ada kerja. Peluang kerja yang seperti ini. Setiap kaki tangan mempunyai ilmu dan idea berpotensi dan baik dalam setiap posisi. Untuk memperkasakan, jilat lain tidak bukan adalah melalui program motivasi. Setiap kaki tangan mempunyai semangat, supaya setiap kaki tangan mempunyai semangat dan jiwa dalam tugasan mereka. Yang berhormat Datuk Bandar Ali Mesyuaib, selaku ahli Majlis John Austin, saya amat menghargai semua terlibat, terutama Jabatan Kejuruteraan di bawah pimpinan Tuan Yeshu Parsma, yang mana dengan tindakan pasal untuk mengatasi isu banjir gelap di Raubau Austin. Rancangan dan bajet yang berjuta-juta akan diturunkan untuk menaik taraf kerontakungan air di Austin Bernana, menaik taraf perpalatan di kawasan perkiraan emas 5 bagi mengatasi banjir kilat di kawasan ini. Bajet untuk menaik taraf Dewan di Kampung Baru Pandan. Ada kelebihan juga ada kekurangan. Saya bercadang supaya melebarkan jalan mas utama untuk dapat mengurangkan kesesakan jalan utama yang memasuki Taman Austin. Dan juga bajet tambahan bagi kos pembinaan sebuah lagi di persimpangan jalan Mutia Mas 8, iaitu di hadapan RHB Bank untuk mengatasi jam di persimpangan ini, iaitu punca utama jam berlaku di premis peniagaan di Austin High. Hari tujuh saya adalah menjadi Taman Austin tumpuan pelancong lain luar, terutama Singapura, dan juga jadi pusat interaksi sosial di mereka datang untuk bersantai, berkumpul dan menikmati suasana malam yang indah dan cantik. Pusat hiburan yang sehat dan juga terkenal dengan makanan yang berbagai seperti dengan street. Kekurangan datang daripada keadaan trafik dan semakin membimbangkan. Ini tujuan utama cadangan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua, terutama Datuk Bandar yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan sokong penuh kepada saya untuk saya menjalankan tugasan kepada rakyat yang terbaik. Thank you, Datuk. You are the best. Mestilah sikit-sikit lah. Ini kena ayat di situ. Saya mengakhiri ucapan bukannya dengan pantun, bukan dengan penun, dengan pesan Datuk Bandar dalam mesyuarat bajet 2025. Ini penting. Bajet 2025 adalah bukan untuk menjimat, kan? Atau mengurangkan mutu perkhidmatan kepada rakyat. Bajet kita adalah jangan membazir. Ingatan terbaik daripada Datuk Bandar, terbaik Datuk. Saya memohon maaf jika terdapat kesilapan kata dan kasih dan ucapan. Sekian, terima kasih.
Bismillah. MBJB di atas pengekalan status 5 bintang dalam anugerah sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan tahun 2024. Tahniah juga saya ucapkan kepada di atas kejayaan ekspedisi yang diketuai oleh Puan Insinyur Hajah Nazatul Shima bersama pegawai dan anggota dalam misi menawan Kinabalu tempoh hari. Hadirin sekalian, mari kita bernostalgia mengimbau kembali detik penuh makna ketika suara serentak bergema, mulut dan tangan kita diangkat melafazkan sumpah penuh makna. Di sebalik sumpah tersebut tersemat tanggungjawab sebagai penggerak. Kita berjalan seiring dan berganding bahu mentadbir Bandaraya Johor Bahru dengan penuh dedikasi. Menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu perkara yang mudah, kerana amanah yang dipikul cukup besar dan akan dipersoalkan kelak. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin. Kesemuanya bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin ke atas orang ramai dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Riwayat Bukhari 7138. Pedoman yang dapat diambil daripada tanggungjawab kita sebagai pemimpin adalah menguruskan hal ehwal penduduk meliputi pelbagai aspek iaitu keagamaan, ekonomi, kebajikan, persekitaran dan juga keselamatan. Kesemua aspek ini perlu diimbangi bagi membina masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Tanggungjawab ini memerlukan kebijaksanaan, integriti dan komitmen yang tinggi walau badai datang mengguncang, kita teguh berdiri, laksana pohon rendah, memberi naungan untuk semua. Seperti mana kecekapan dan kebijaksanaan Datuk Bandar dalam mentadbir Bandaraya Johor Bahru berkolaborasi bersama Ketua WIP, ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan serta semua warga MBJB. Dalam kekuatan sinergi ini, tercipta harmoni demi mencapai visi menjulang Bandaraya menjadikan ia cemerlang dan lestari. Hadirin sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengupas satu topik iaitu Bandar Pintar Mesra Wanita dan Kanak-kanak. Bayangkan kewujudan bandar pintar di mana teknologi kecerdasan buatan diintegrasikan secara menyeluruh untuk mencipta persekitaran yang mesra wanita dan kanak-kanak. Di setiap sudut bandar direka untuk memberikan manfaat dan impak positif. Dari laluan pejalan kaki yang selamat kepada skrin maklumat digital di pondok-pondok menunggu bas di sekitar bandaraya. Ditambah lagi dengan kewujudan taman permainan yang dilengkapi dengan teknologi interaktif yang merangsang kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak. Dalam bandar ini, setiap langkah diambil untuk memastikan semua penduduk, terutamanya wanita dan kanak-kanak, dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, penuh dengan peluang dan keselamatan.
Beberapa infrastruktur atau keperluan yang boleh diterapkan dan disyadangkan dalam bandar pintar dengan mengaplikasikan kecerdasan buatan yang mesra wanita dan kanak-kanak. Pertamanya, accessibility kepada prasarana yang mesra pengguna terutamanya kepada wanita. Sebagai contoh, skrin maklumat dynamic iaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan maklumat waktu nyata tentang jadual bas, jadual ketibaan dan pengumuman penting di pondok-pondok menunggu bas di dalam bandaraya. Selain itu juga, tempat duduk khas direka untuk ibu-ibu mengandung supaya mereka lebih selesa. Sistem pemberitahuan keselamatan di mana penambahbaikan CCTV yang dapat mengesan tingkah laku mencurigakan dan memberikan amaran terus kepada pihak berkuasa dengan cepat untuk meningkatkan keselamatan wanita dan kanak-kanak, khususnya di kawasan pejalan kaki, tempat-tempat menunggu bas dan taman permainan. Seterusnya, penambahan tempat letak kereta kenderaan khusus untuk wanita serta menggalakkan ruangan khas bagi wanita mengandung serta pengendalian kanak-kanak. Keduanya, menaik taraf taman-taman permainan dan ruang permainan yang selamat dengan teknologi interaktif untuk pendidikan dan hiburan kanak-kanak. Alat permainan yang dilengkapi dengan sensor dan teknologi kecerdasan buatan dapat memberikan maklumat pendidikan seperti fakta sains atau sejarah semasa mereka bermain. Dan terakhir sekali adalah meningkatkan sosioekonomi wanita dengan penganjuran sesi dialog dan perkongsian ilmu serta penyediaan ruang niaga yang kompetitif untuk wanita. Memetik kata Datuk Bandar Bogota, Colombia, Enrique Penalosa, children are a kind of indicator species. If we can build a successful city for children, we will have a successful city for all people. Akhir kata, melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan dan pendekatan yang inklusif, kita berpotensi membina bandar yang mesra bukan sahaja untuk penduduk tetapi wanita dan juga kanak-kanak. Dengan menekankan keselamatan, kesejahteraan dan peluang yang sama, kita tidak hanya mencipta ruang yang lebih baik tetapi juga membentuk masyarakat yang harmoni dan juga sejahtera. Besar harapan saya, Zon Dato' On dan Kakak Tebrau juga tidak terlepas daripada implikasi inovasi teknologi ini. Dengan komitmen dan kerjasama, masa depan yang lebih cerah sedang menanti kita semua. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Dari Kempas ke Kakak Tebrau, singgah sebentar di Bukit Mutiara, bersama kita melangkah maju demi bandaraya terus berjaya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar, Barisan Ahli-Ahli Majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, Ahli-Ahli FUSIO, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mesyuarat bulanan bilangan 10/2024 pada pagi ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan Inai Merah. Pada sidang hadirin dan ahli mesyuarat, dipohon untuk berdiri.